Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih lagi berada di bawah tajuk sifat bahan, dan sifat bahan yang kita nak lihat hari ini ialah bahan yang kenyal dan tidak kenyal. Pernah dengar tak perkataan kenyal? Okey, jadi di bawah tajuk ini, okey, ada 5 objektif yang kita nak capai. Yang pertama, menyatakan maksud kekenyalan. Apa yang dikatakan kenyal dan apa yang dikatakan tidak kenyal. Dari objektif yang pertama ini barulah kita boleh kenal pasti dan menyatakan 4 contoh bahan kenyal. Yang ketiga, menyatakan 4 contoh bahan tidak kenyal. Dan selepas kita dapat menyatakan contoh-contoh ini, kita boleh mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada kenyal dan tidak kenyal, iaitu objektif yang keempat. Dan yang kelima, menyatakan kegunaan bahan kenyal dan tidak kenyal dalam kehidupan seharian. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, menyatakan maksud kekenyalan. Okey, kekenyalan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk kembali kepada keadaan asalnya sesudah ditarik, dipicit ataupun diregangkan. Maksudnya bahan ni boleh kembali ke bentuk asal setelah kita tarik, picit atau kita regangkan ataupun sebagainya. Okey, ataupun senang kata, yang dikatakan kenyal ni ia boleh ditarik, dipicit atau diregangkan, okey, atau dipulas dan sebagainya. Dan yang kedua, dia juga mesti boleh kembali ke bentuk asal. Okey, kena dia boleh dua-dua sekali ni. Kalau salah satu saja, kita tak kata dia kenyal. Baik, kita tengok contoh bahan yang kenyal. Okey, plastik penyangkut face mask ni, okey, bila kita bengkokkan, okey, dia boleh bengkok, dan bila kita lepas, nampak dia kembali kepada bentuk asal dia. Baik, itu contoh bahan yang kenyal. Okey, yang kedua, kita tengok apa pula dikatakan bahan tidak kenyal. Bahan tidak kenyal ialah bahan yang tidak boleh ditarik langsung atau dipicit atau diregangkan ataupun sebagainya lah. Okey, ini contoh bahan yang tak boleh ditarik, dipicit atau diregang. Okey, ini ada benang. So, benang ni, okey, kita tak boleh tarik dia pun. Kita tak boleh ubah bentuk dia. Jadi, dia ni tak kenyal lah. Okey, jadi tu dia contoh bahan yang tak boleh ditarik, dipicit atau diregang. Maksudnya bahan tu tak kenyal. Dan yang kedua juga, kita kata bahan tu tak kenyal bila dia boleh ditarik, dipicit atau diregangkan, tetapi dia tidak boleh kembali ke bentuk asal. Sama ada dia kekal dengan bentuk yang kita dah buat tu, ataupun dia terus patah, ataupun dia terus putus dan sebagainya. Maksudnya kita boleh ubah dia sekali aja, tapi dia tak boleh kembali ke bentuk asal. Kita tengok apa bahan dia contohnya. Okey, baik, ni kita ada biskut. Okey, jadi sekarang biskut ni kita picit dan dia terus pecah. Jadi dia tak boleh kembali ke bentuk asal dia. Walaupun kita boleh picit dia, tapi dia tak boleh kembali ke bentuk asal. Jadi biskut ni kita kata dia tidak kenyal. Okey, baik, daripada contoh yang cikgu beri tadi, cikgu harap kamu dah boleh dapat membanding beza antara bahan kenyal dan bahan tidak kenyal. Okey, jadi setelah kita faham apa itu bahan kenyal dan tidak kenyal, okey, kita nak menyatakan apakah 4 contoh bahan kenyal yang ada di sekeliling kita dan menyatakan 4 contoh bahan yang tidak kenyal. Jadi di sini cikgu dah senaraikan ada lebih kurang 12 bahan ataupun objek di sekeliling kita dan kita nak uji adakah bahan ini kenyal ataupun tidak. Okey, dengan kaedah yang kita buat tadi tu. Okey, yang pertama duit shilling, yang kedua sudu logam, ketiga kelip kertas, lepas tu kita ada batang aiskrim, span, spring, pembaris plastik, getah pemadam, penyedut minuman, bola, plastisin dan juga gelang getah. Okey, jadi kita tengok ni dan kita buat jadual dia lah macam yang sebelum-sebelum ni sebab kita nak buat pemerhatian. Okey, jadi kat sini objek dia daripada atas ke bawah ni, ruangan yang pertama ada 12 objek. Okey, kemudian pada bahagian pemerhatian atau keputusan kita bagikan kepada 2. Yang pertama boleh ditarik dan boleh kembali ke bentuk asal, ditarik ke ditolak dan sebagainya. Yang kedua tidak boleh ditarik ataupun dia boleh tapi tidak boleh kembali ke bentuk asal. Jadi yang pertama ni kita kata ini adalah pemerhatian untuk bahan yang kenyal. Dan yang ini adalah untuk pemerhatian bagi bahan yang tidak kenyal.
Jadi kita tengok yang pertama, duit shilling. Baik, duit shilling ni, okey, kita cuba pulas, kita cuba tekan, kita cuba picit, memang tak boleh. Jadi duit shilling ni bukanlah objek yang kenyal. Baik, daripada aktiviti tadi kita dapati bahawa duit shilling merupakan bahan yang tidak kenyal sebab tak boleh ditarik langsung, kan? Okey, seterusnya kita tengok bagaimana sudu logam. Baik, sudu logam ni, okey, ini bentuk asal dia dan cuba kita bengkokkan dia, kita tarik dia, okey. Dan kita dapati ia terus bengkok dan tidak kembali ke bentuk asalnya. Baik, sudu logam juga kita dapati merupakan bahan yang tidak kenyal dan kita lihat bagaimana seterusnya kelip kertas. Baik, ni kelip kertas. Sekarang cikgu cuba bengkokkan dia, okey, tekan dia dan akhirnya kita dapati dia tidak kembali ke bentuk asal dia dan tetap terus bengkok. Baik, kita dapati kelip kertas juga boleh ditarik kepada boleh ditarik tetapi tidak boleh kembali ke bentuk asal. Dia terus menjadi bengkok begitu, kan? Okey, jadi dia adalah bahan yang tak boleh kembali ke bentuk asal. Okey, kita lihat bagaimana batang aiskrim. Baik, batang aiskrim ni, okey, apabila kita tekan ataupun kita tolak dia, okey, akhirnya dia akan patah dan tidak kembali kepada bentuk asal dia. Baik, batang aiskrim juga kita dapati tidak boleh kembali ke bentuk asal. Okey, kita lihat pula span. Baik, ini span. Sekarang span ni kita cuba lipat dia dan kemudian okey, dia boleh kembali kepada bentuk asal dia, kan? Baik, span kita dapati dia boleh ditarik, okey, dipulas dan boleh kembali ke bentuk asal. Okey, kita tengok bagaimana spring. Baik, spring ni bila kita tarik dia, dia akan memanjang. Okey, dan apabila kita lepas, dia kembali pendek ke bentuk asalnya. Baik, spring kita dapati ia boleh kembali ke bentuk asal setelah kita tarik ataupun kita regangkan dia. Okey, kita lihat pembaris plastik. Okey, pembaris ni, okey, sekarang kita bengkokkan, kita tarik. Okey, dia membengkok dan bila kita lepas, dia kembali kepada bentuk asal dia. Baik, pembaris plastik juga boleh kembali ke bentuk asal setelah kita bengkokkan dia, kan? Okey, kita lihat getah pemadam pula. Baik, ini pemadam. Sekarang cikgu twist dia, cikgu pulas dia, okey, cikgu bengkokkan dia, okey. Akhir sekali dia boleh kembali ke bentuk asal dia balik. Baik, getah pemadam juga boleh kembali ke bentuk asal setelah kita regangkan dia. Kita lihat bagaimana penyedut minuman. Baik, straw ataupun penyedut minuman ni, okey, kita boleh bengkokkan dia, okey, dan dia boleh kembali kepada bentuk asalnya. Baik, penyedut minuman juga kita dapati boleh kembali ke bentuk asal dan kita lihat bagaimana dengan bola. Okey, bola ni kalau kita tekan, nampak nak dia kempis sikit dan bila kita lepas, dia kembali kepada bentuk asal dia. Baik, kita dapati bola juga boleh kembali ke bentuk asal, okey. Ini bola getah lah, tapi ada bola lain yang tak boleh. Contoh bola hoki, bola golf tu tak boleh lah, sebab dia keras, kan. Nah, ni bola getah biasa boleh. Okey, kita lihat bagaimana plastisin. Baik, ni plastisin lah. Sekarang plastisin ni kita cuba bengkok, kan. Kita cuba tarik dia. Okey, kita dapati setelah kita tarik dia, dia tidak kembali kepada bentuk asal dia. Dia tetap bengkok juga. Baik, untuk plastisin kita boleh tarik dia tetapi ia tidak boleh kembali ke bentuk asal. Dia terus memanjang macam tu ataupun terus lepeh dan sebagainya ataupun jadi makin pendek kalau kita tolak, tapi dia tak kembali ke bentuk asal dia. Okey, dan terakhir sekali gelang getah. Baik, ini gelang getah. Okey, sekarang kita tarik gelang getah ni dan kita lepaskan semula dan dia kembali kepada bentuk asalnya. Baik, untuk gelang getah kita dapati dia boleh kembali ke bentuk asal. Jadi daripada sini kita dapati ada 7 bahan yang boleh kembali ke bentuk asal dan ada 5 bahan yang tidak boleh kembali ke bentuk asal, iaitu tidak kenyal. Okey.
Jadi daripada situ kita pergi kepada objektif yang keempat, mengelaskan bahan kepada kenyal dan tidak kenyal. Okey. Jadi daripada bahan kita bagikan kepada dua kumpulan, kenyal ataupun tak kenyal, dan kita masukkanlah semua bahan yang kita dah uji tadi kepada kumpulan-kumpulannya. Okey, kita mula dengan duit shilling. Okey, duit shilling kita dapati tidak kenyal. Okey, begitu juga dengan sudu logam, kelip kertas, batang aiskrim. Okay, span kita letak dalam kumpulan yang kenyal. Begitu juga dengan spring. Okay, pembaris plastik pun dalam kumpulan yang kenyal. Getah pemadam pun kumpulan kenyal. Dan juga penyedot minuman. Okay, kemudian kita lihat bola. Bola pun dalam kumpulan bahan yang kenyal. Manakala plastisin dalam kumpulan yang tidak kenyal. Dan yang terakhir sekali gelang getah dalam kumpulan yang kenyal. Okey, jadi ada lagi lah beberapa bahan lain yang kalau kita uji kita boleh kelaskan dia. Okey, contohnya lagi macam belon. Belon kita letak pada kumpulan yang kenyal, kan? Okey. Baik, ini pengelasan dia. Okey. Dan yang seterusnya kita pergi pada objektif ataupun kesimpulan kita daripada penyiasatan ini. Okey, kita dapati adakah semua bahan kenyal? Tidak. Adakah semua bahan tidak kenyal? Pun tidak. Jadi, kita boleh kata ada yang kenyal, ada yang tidak kenyal. Ataupun lebih tepat lagi kesimpulan kita, setengah bahan bersifat kenyal dan setengah bahan bersifat tidak kenyal. Betul lah kan? Ni setengah bahan ni kenyal dan setengah bahan ni tidak kenyal. Tak adalah kita ada bahan yang kenyal aja semua ataupun semua bahan yang tak kenyal. Okay? Kita ada setengah bahannya kenyal dan tidak kenyal setengahnya. Baik, objektif yang terakhir sekali ialah menyatakan kegunaan bahan kenyal dan tidak kenyal dalam kehidupan seharian. Kita dah tengok tadi ada bahan kenyal dan apa kegunaan dia. Okey, yang pertama sekali kita nak buat tilam. Tilam mestilah kenyal. Kita nak tilam kita tu nampak elok aja, cantik aja bentuknya. Dan tapi bila kita tidur dia tak adalah keras, dia mengikut bentuk badan kita, kita selesa. Okey. Begitu juga dengan cushion. Okay, dia kenyal, dia bentuknya ada bentuk. Tapi bila kita duduk, dia mengikut pula bentuk badan kita. Bila kita tekan dia kan dengan badan kan. Tapi kalaulah dia tak kenyal, dia keras, kita tidur tak selesa. Ataupun duduk tak selesa. Tapi kalau dia tak boleh kembali pula ke bentuk asal dia, terlalu lembut, nampak hodohlah tilam kita tu kan. Nampak apa ni, kempis saja ataupun lepis je. Cushion kita pun nampak lembik aja. Jadi dia mestilah kenyal. Bila kita tak duduk ataupun kita tak baring, dia ada bentuk dia sendiri. Tapi bila kita baring, kita tekan, dia pula mengikut bentuk badan kita. Tu kegunaan lah benda yang kenyal kan. Okey. Begitu juga dengan pakaian sukan. Seluar track ke, baju sukan ke, ataupun yang lain-lain ke, mestilah kenyal. Dia boleh mengikut bentuk badan kita. Tetapi tidaklah terlalu ketat supaya bila kita bersukan tu buat aktiviti kita tak rasa apa tak rasa sukar, tak rasa ketat kan. Apa ni, dia boleh mengikut pergerakan kita. Okey, bayangkan kalau kita bersukan kita gunakan seluar jeans, jadi kan susah nak bergerak. Okey, sebab dia tak boleh mengikut pergerakan badan kita. Ataupun kita bersukan pakai baju kurung, baju Melayu. Kalau perempuan pakai baju kurung, lelaki pakai baju Melayu. Boleh koyak kita punya pakaian sebab dia tak mengikut pergerakan otot-otot kita kan. Jadi perlu pakaian sukan ni sesuatu yang bersifat kenyal. Begitu juga dengan stokin kita kan. Bayangkan stokin kita tu dia tak kenyal. Kita nak pakai, nak ikut bentuk kaki pun susah. Jadi stokin tu biasanya diperbuat daripada fabrik yang kenyal. Kita boleh tarik, tetapi bila kita tanggalkan dia kembali ke bentuk asal dia. Seterusnya kita tengok tayar. Okey, tayar ni walaupun kita nampak macam keras tayar ni, tapi sebenarnya ia merupakan bahan yang kenyal. Kenapa kita kata kenyal? Sebab tayar ni bila dia melalui pada satu bonggol ataupun lubang, disebabkan sifat yang kenyal, dia tidaklah terpantul-pantul. Kita yang berada di dalam kenderaan pun tidaklah terpelanting dalam kenderaan tu. Kalau macam tayar kereta kuda dulu-dulu memang dia keras. Langgar bonggol aja senang dia terbalik. Orang yang berada dalam kenderaan kereta kuda tu pun akan terpelanting
ke atas ke bawah kan. Okey, terhenjut-henjut macam tu. Jadi tayar perlulah bersifat kenyal supaya apabila dia terlanggar kepada lubang dan sebagainya, okey, tidaklah kita terasa terhumban-humban dalam kenderaan tu. Okey, dia mestilah boleh menyerap sedikit hentakan. Okey, macam tu juga pada spring yang disambungkan pada tayar kepada kenderaan, itu pun bersifat kenyal supaya dia boleh menyerap hentakan sedikit pada kenderaan kita. Okay, kita tengok apakah kegunaan bahan yang tidak kenyal pula. Okay, yang pertama pita pengukur. Okay, pita pengukur ni perlulah dia tidak kenyal, sebab kalau kenyal dia boleh jadi panjang, jadi kita ukur pun tak tetap berapa ukuran panjang ni. Bila kita letakkan satu tempat, kita boleh tarik-tarik dia, ini 10 cm ke 15 cm ni, sebab benda tu boleh memanjang kan. Dia mestilah tidak boleh kenyal, dia mesti tidak kenyal. Okay. Yang seterusnya tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar ni, apa tujuan kita pakai tali pinggang keledar? Untuk melindungi kita daripada terhumban ke depan bila berlaku pelanggaran kan. Kita tetap berada pada kedudukan kita, tak adalah kita terhumban keluar. Jadi kalaulah dia kenyal, badan kita boleh terhumban ke depan sebab dia mengikut pergerakan badan kita. Jadi dia mestilah sesuatu yang tidak kenyal kat situ, tak boleh memanjang. Macam tu juga pintu pagar. Pintu pagar kalau kenyal macam mana kan? Bayangkan yang jeriji ni dia buat daripada getah, orang nak masuk tak payah panjat, dia tolak aja benda tu. Boleh masuk ikut celah-celah tu sebab kenyal. Jadi macam pintu pagar, pintu rumah dan sebagainya ni dah mesti tidak kenyal. Jadi ada benda yang boleh kenyal sepatutnya dan ada yang tak sepatutnya kenyal. Dan ada juga objek yang dia kedua-dua dia ada sifat tu. Contoh topi keledar. Topi keledar di bahagian luarnya mestilah tak kenyal, keras supaya ia boleh melindungi kepala kita kalau terhantuk pada tembok dan sebagainya. Tapi di sebelah dalam, supaya kita rasa selesa pakai topi keledar tu dan fit pada kita punya kepala, dia dalam tu adalah span dia kan. Jadi tak adalah topi keledar tu kita pakai ada longgar, itu pun boleh menyebabkan tak selamat juga pada kita kan. Okey, mudah tertanggal dan sebagainya. Jadi dia ada kedua-dua bahan digabungkan sekali pada topi keledar kita. Dan begitu juga dengan elastik. Siapa pernah guna elastik lah. Elastik bahagian mana yang kenyalnya? Bahagian getahnya mesti kenyal, kita boleh tarik ke belakang. Tapi bahagian cabang elastik tu mestilah benda yang keras, dah tak kenyal. Kalau dua-dua tu kenyal, kita lepaskan batu elastik, dia tak akan pergi jauh. Dia mesti ada satu bahagian yang boleh memegang getah tu supaya dia tak adalah ditarik sekali. Begitu juga dengan busur panah. Atau busur panah, panah ni ada dua kan. Satu anak panah, satu lagi busur panah. Busur panah ni terdiri daripada satu curve ni dan yang kedua tali. Jadi bahagian mana yang kenyal? Bahagian yang kenyal ialah bahagian curve ni. Ni. Kita tarik dia akan melengkung ke belakang. Tapi tali dia tak kenyal. Tali dia tetap macam tu juga. Jadi bila kita lepaskan, busur ni lah yang akan menarik anak panah kita ke depan. Sebab dia asalnya dia membengkok, kemudian bila kita lepas dia akan menegak. Bukanlah menegak, maksudnya dia kembali ke bentuk asal dia, dan dalam masa yang sama dia menarik tali tu yang akan menolak anak panah kita ke depan. Jadi di sini adalah beberapa contoh yang menggunakan kedua-dua sifat kenyal dan tidak kenyal. Baik, cikgu rasa setakat itu saja dan diharapkan kamu dapat menguasai objektif pelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.